Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lazatin abadan adada na'imallahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pagi ini kita akan menyambung perbahasan daripada kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat yang telah pun dikarang oleh salah seorang ulama yang besar, iaitu Imam Al-Qutubi rahimahullah ta'ala. Kita masuk kepada muka surat 29, iaitu pada bab mengingati kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kubur ibunya, iaitu Siti Aminah, baginda sedih dan menangis. Bahkan orang di sekelilingnya turut menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, Asta'zantu Rabbi fi an astaghfir laha falam yu'zan li. Aku telah meminta izin daripada Allah agar memberi keampunan kepadanya, iaitu ibu baginda Nabi SAW. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Wasta'zantuhu fi an azur qabraha fa'unizali. Fazurul qubura fa innaha tuzakkirul maut. Kemudian aku meminta kepada Allah agar aku dapat mengunjungi kuburnya, dan Allah pun mengizinkan. Baik. Oleh kerana itu, kamu semua hendaklah menziarahi kubur. Kerana menziarahi kubur dapat mengingatkan akan kematian. Itu sebab kita itu dituntut untuk senantiasa menziarahi kubur, terutamanya kubur kedua ibu dan ayah kita, kubur kaum kerabat kita. Dan apabila kita masuk ke perkuburan, ada adab-adab yang tertentu yang hendaklah kita memeliharanya dengan menghormati ahli kubur tersebut, kerana mereka tahu kehadiran kita. Mereka tahu kedatangan kita. Maka dengan itu diajar agar kita itu memberi salam kepada ahli kubur, kerana mereka itu lebih kuat pendengarannya dengan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari min mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiquna nas'alullahu lana wa lakum afiyah. Semoga keselamatan terlimpahlah kepada kalian, wahai penduduk alam barzah. Bagi salam kepada ahli kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian insya-Allah, dan kami meminta Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan. Itu adab-adab kita menziarahi kubur yang kebanyakannya pada hari ini tidak lagi diambil berat oleh kebanyakan daripada orang ramai, terutamanya anak-anak muda.
sehingga kan mereka tidak tahu untuk memberi salam kepada ahli kubur. Jangan katakan kepada ahli kubur, kepada ahli rumah juga kadang-kadang mereka tidak memberi salam. Maka dengan itu kita tak nak jadi sebegitu, kerana ada adab-adab untuk kita menziarahi kubur. Dan apabila kita menziarahi kubur, kata Rasulullah, itu dapat mengingatkan akan kematian, iaitu kita juga akan satu hari nanti akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat tersebut. Dalam hadis lain dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Dahulu aku melarangmu menziarahi kubur, tapi telah dimansuhkan oleh Rasulullah. Tetapi sekarang lakukanlah. Sesungguhnya menziarahi kubur dapat menjadikan diri zuhud terhadap dunia dan ingat akan kehidupan akhirat. Maka dengan itulah orang yang senantiasa menziarahi kubur ini akan mendapat kebaikan. Bukan saja kebaikan itu kepada orang yang diziarahi, tetapi kepada diri peribadinya sendiri. Iaitu dia akan merasa gentar, merasa takut. Bagaimana keadaannya nanti apabila dia dijemput oleh Allah? Fikir-fikirkan. Kerana kita semua akan melaluinya. Takut mati pun mati, berani mati pun mati, tunggu mati pun mati, lari dari mati pun mati. Jadi nak ke mana kita? Tak ke mana-mana. Itulah tempat yang terakhir kita, destinasi yang terakhir kita. Itu sebab kita takut kalau kita itu mati dalam keadaan mengejut. Yang mana saya telah kongsikan doa agar kita itu senantiasa membacanya, agar kita tidak mati secara mengejut, tidak dapat bertaubat kepada Allah, tidak dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan banyaklah perkara-perkara yang kita takuti tidak sempat untuk kita melakukannya. Jadi sama-sama kita baca doa tersebut yang telah pun saya tuliskan ataupun telah saya masukkan dalam FB saya sebelum ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahulluhi buli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada lenyapnya nikmat yang telah engkau kurniakan. Nikmat kehidupan, nikmat makan dan minum, nikmat udara yang kita bernafas, nikmat pandangan mata, nikmat pendengaran telinga, nikmat kaki berjalan. Daripada terjejasnya kesihatan yang engkau kurniakan. Daripada bencana yang tidak disangka-sangka, mati mengejut tiba-tiba, dan daripada segala bentuk kemurkaanmu. Itu yang kita takut kalau kita itu mati dalam keadaan mengejut. Kalau mati dalam keadaan kita itu sakit, itu akan mengkafarahkan dosa-dosa kita yang lalu. Malah terlalu banyak kebaikan yang kita dapat. Apabila kita itu diziarahi oleh orang ramai, kita masih lagi boleh memohon ampun dan maaf di atas kesalahan kita. Kita masih lagi boleh melunaskan hutang-hutang kita yang tidak diketahui oleh ahli waris kita. Ini penting. Kita masih lagi boleh berwasiat dan sebagainya. Ini pentingnya agar kita tidak mati dalam keadaan mengejut. Para ulama sepakat bahawa menziarahi kubur bagi laki-laki tidak dilarang. Bagi orang laki-laki tidak dilarang untuk menziarahi kubur.
Manakala menziarahi kubur bagi wanita masih ada perselisihan pendapat. Itu khilaf di antara ulama. Apabila wanita ketika menziarahi kubur bercampur dengan lelaki, maka menziarahi kubur seperti itu menjadi haram bagi mereka. Itu sebab kita tengok anak-anak muda kan, kadang-kadang dia pergi kubur tak jaga adab-adab ini. Maka menziarahi kubur seperti itu haram. Tetapi apabila mereka pergi dengan sesama wanita, maka menziarahi kubur seperti itu tidak dilarang. Wanita juga boleh menziarahi kubur tetapi perlu terpisah daripada lelaki. Anak-anak muda tengok hari raya pergi kubur berkapal-kapal dia. Allah. Tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai perkara ini. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah ziarah kubur olehmu. Senantiasa menziarahi kubur. Kalau kita tak ada kubur nak pergi kubur para ulama, para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dituntut. Zuruhat, iaitu perintah yang terdapat dalam hadis tersebut adalah untuk lelaki dan perempuan. Apabila masa dan tempat menziarahi kubur boleh menyebabkan fitnah disebabkan bercampur lelaki dan wanita, maka perkara itu tidak dibenarkan. Kerana pandangan lelaki kepada wanita atau sebaliknya boleh menyebabkan fitnah. Suami mati, isteri muda lagi. Ini jadi fitnah dah. Banyak mata yang memandang dan sebagainya. Itu sebab dilarang. Bukannya ada semata-mata dilarang wanita tu, tetapi sikap ataupun PL orang wanita ini pergi kubur pun berhias diri dan sebagainya. Hari raya kan berhias diri tu dengan wangi-wangiannya, masya-Allah, tabarakallah. Oleh yang demikian, apabila mereka akan kembali daripada menziarahi kubur, sebaiknya berjalan secara berasingan. Para ulama mengatakan bahawa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menziarahi kubur sebelum menziarahi kubur dibenarkan. Sebelum itu dilaknat oleh Rasulullah wanita yang menziarahi kubur. Tetapi setelah Nabi mengizinkan menziarahi kubur, maka hukum menziarahi kubur bagi lelaki dan perempuan menjadi mubah. Boleh. Sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, iaitu dibolehkan juga wanita untuk menziarahi kubur. Tetapi perlu menjaga adab-adab yang tertentu ketika menziarahi kubur. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala bahawa dia pergi ke kubur dan sampainya di sana dia berkata, wahai penduduk kubur, ceritakan kepada kami tentang keadaan kamu semua. Allahu Rabbi. Sayyidina Ali pergi kubur, tanya pada ahli kubur, macam mana keadaan kamu dalam ni? Macam mana keadaan kamu? Apakah kamu itu mendapat kebahagiaan atau mendapat kecelakaan di dalam ni? Masya Allah, tabarakallah. Itu sebab ada amalan, tuan-tuan, untuk melihat orang yang di dalam kubur. Saya tak nak bagi amalan tersebut. Belum waktunya untuk saya sebarkan, takut menjadi fitnah. Agar kita dapat melihat keadaan ahli kubur, terutamanya kedua ibu dan ayah kita. Kita bila masuk kubur membawa dosa yang begitu besar. Banyak dosa kita. Macam gunung dosa kita itu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bizunubin kal jibal. Umatku ialah umat yang dirahmati. Mereka masuk ke dalam kubur dengan dosa-dosa seperti gunung. Banyak dosa. Allah. Wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha bis istighfaril ahya ilil amwati was sadaqati wad du'a wa qiraatil Quran.
dan keluar daripadanya sedang mereka telah diampunkan dari dosa-dosa itu, iaitu istighfar orang hidup kepada si mati. Lazimkan membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali satu hari. Sedekah, itu sebab kita buat majlis tahlil, kita bersedekah makan untuk ahli kubur itu niatkan. Niatkan untuk ahli kubur, dan kita berdoa untuk ahli kubur. Doa kena biar betul-betul lah. Doa untuk ahli kubur, terutamanya doa untuk kedua ibu dan ayah kita, dan bacaan Al-Quran untuk mereka. Sampai tak? Sampai jawabnya. Tetapi perlu kita niatkan kepada ahli kubur tersebut. Sebab berlaku polemik di akhir zaman ini kan. Di antara mereka mengatakan bahawa membaca Al-Quran di kubur itu sia-sia, dan dikatakan tidak sampai kepada ahli kubur. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ianya sampai dengan diniatkan bacaan itu kepada ahli kubur. Para ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa pahala tersebut akan sampai kepada si mati dengan diiringi dengan doa Allahumma ja'al misla sawabi ma qaratu lil fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran aku ini kepada si fulan, sebutkan nama. Bukan saja amalan membaca Al-Quran, malah amalan-amalan lain juga akan sampai kepada ahli kubur. Itu sebab perlu kita memahami tentang perkara ini agar kita itu tidak dikelirukan. Tidak dikelirukan. Kebiasaannya, orang kita adatnya kita pergi kubur bawa bunga, tabur bunga-bunga yang segar. Ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau ada tumbuhan yang renek di atas kubur, jangan kita cabut. Rumput-rumput itu jangan kita cabut. Kerana rumput-rumput itu bertasbih, memberi kebaikan kepada ahli kubur tersebut. Ulama salaf dan ahli hadis menganjurkan menabur bunga di atas kubur. Sebagaimana Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, iaitu yang ada kitab sahih Ibn Hibban, berkata annal asya annamiyata allati la ruha fiha tusabbihu ma damat ratbah. Sesungguhnya benda-benda yang berkembang yang tidak punya jiwa. Bunga tu tak ada jiwa kan? Tak ada roh. Ia selalu bertasbih, berzikir, menyucikan Allah selama masih basah lagi. Jadi bunga-bunga yang kita tabur itu bunga-bunga yang segar. Selagi dia belum kering, maka ia bertasbih kepada Allah dan meringankan azab ahli kubur. Baginda Nabi SAW melewati dua kubur. Terdengar oleh Rasulullah azab daripada ahli kubur itu, menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW memangkas pelepah tamar yang masih lagi hidup. Lalu dibelah dua oleh Rasulullah. Satu dipacakkan pada satu kubur, satu lagi satu kubur. Maka sahabat bertanya tentang perbuatan Rasulullah SAW itu. Maka Rasulullah mengatakan kedua-dua mereka itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu kubur itu kerana dia itu mengadu domba, berjalan ke sana sini, menceritakan aib orang, mengadu domba tentang orang. Yang satu lagi kubur itu kerana tidak beristinja dengan betul ketika kencing kan, buang air kecil, tak bersih, tak betul-betul, maka itu juga akan mendapat azab. Jadi kata Rasulullah, selagi pelepah itu belum kering, maka dia meringankan azab ahli kubur itu.
Begitu juga membaca Al-Quran di kubur. Ia merupakan tradisi sahabat Ansar. Al-Imam Asy-Syafi'i, ulama salaf daripada generasi tabi'in berkata, kanan ansaru idza mata lahum mayyitun ikhtalafu ila qabrahi yaqra'una indahul Quran. Adalah kaum Ansar apabila ada seseorang dari kalangan mereka meninggal dunia, maka mereka selalu mendatangi kuburannya untuk membacakan Al-Quran di sisinya. Ini merupakan hadis hasan. Riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musnaf. Boleh rujuk daripada kitab-kitab begini. Maka itu perlu kita mengambil iktibar, membaca Al-Quran, menziarahi kubur dan sebagainya, menabur bunga di atas kubur, itu tidak mengapa dan sangat-sangat dianjurkan. Baik. Maka dengan itu, yang masuk dalam kubur itu membawa dosa sebesar gunung, maka akan diampunkan dosa mereka dengan istighfar orang yang hidup kepadanya, sedekah. Ni nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, banyak-banyak sedekah untuk kedua ibu dan ayah kita yang telah pun pergi mendahului kita. Niatkan doa dan bacaan Al-Quran untuk mereka. Maka siapa yang membawanya? Ta'tihim bihal malaikatu fi atbaqin min nurin mukharramati bimana dilan min sundus. Wa taqulu li ahadihim hadhil hadiyati ba'atha ilaihi ka fulan fayasiruhu zalika wa yafrahu bih. Para malaikat membawa semua itu dalam piring-piring besar daripada cahaya, ditudung pula dengan kain sutera. Kemudian para malaikat itu berkata kepada tuan yang punya, kepada si ahli kubur tadi itu, inilah hadiah yang dikirimkan oleh si fulan untukmu. Maka si penerima itu akan merasa senang dan gembira. Itu sebab kita selalu niatkan untuk kedua ibu ayah kita. Kerana mereka itu mengharapkan doa, bacaan Al-Quran, sedekah daripada anak-anaknya. Rugi kalau kita tidak melakukan begitu. Dan mereka itu melihat setiap amalan kita. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Sesungguhnya amalan kamu didedahkan kepada keluarga dan kerabat kamu yang sudah mati. Ibu dan ayah kita melihat amalan kita. Allah. Fa in kana khairas tabasyaru wa in kana ghaira zalika qalu. Kalau amalan kita baik, kita anak yang soleh, rajin semayang, rajin baca Quran, rajin selawat, duduk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka mereka akan bergembira. Kita nak menggembirakan kedua ibu dan ayah kita di dalam kubur. Dan jika amalan itu selain daripada itu tidak baik, maka mereka berdoalah kepada Allah, Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau wafatkan mereka sehingga Engkau memberi mereka petunjuk sebagaimana Engkau memberi kami. Bila tu amalan kita didedahkan? Pada hari Isnin dan Khamis didedahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Amalan kita tu'radul a'malu yaumil isnaini wal khamisi 'ala Allah Taala. Itu didedahkan di hadapan Allah. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wa 'alal aba'i wal ummahati yaumal jum'ah. Dan dihadapkan kepada para anbiya dan kepada para ibu bapa pada tiap-tiap hari Jumaat. Hari Jumaat ini sangat-sangat ditakuti oleh makhluk-makhluk lain.
kerana akan berlakunya kiamat. Maka mereka akan bergembira melihat kebaikan-kebaikannya. Fayafrahuna bihasanatihim wa tasdadu wujuhuhum nura wa israqa. Bergembira tengok kita buat baik dan wajah-wajah mereka akan bertambah nur dan cahaya. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita, fattaqullah wa la tu'zu mautakum. Maka hendaklah kalian sekalian bertakwalah kepada Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengecewakan harapan orang-orang yang mati kamu. Dia tengok kita tak semayang, dia tengok kita tak baca Quran, dia tengok kita tak peduli tentang ilmu agama. Sedih kedua ibu dan ayah kita di dalam kubur. Allah Rabbi, kita kata kita sayang kepada mereka, tetapi kita tidak berbakti untuk mereka. Kita tidak pernah mendoakan kedua ibu dan ayah kita. Sangat-sangatlah tidak patut untuk kita mengatakan bahawa kita sayang kepada kedua ibu bapa kita. Di saat mereka hidup, kita tidak dapat berbakti. Maka ketika mereka meninggal pun kita tidak berbakti untuk mereka. Allah. Rajin-rajinlah baca doa untuk mereka. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya seperti mana keduanya mengasuhku dengan kasih sayang ketika aku masih kecil. Allah. Kalau ramai kita baca, kalau kita jadi kalau kita jadi imam, tuan-tuan, kena tukarlah lafaznya tu. Allahumma fir lana zunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Itu untuk tuan imam kalau baca doa begitu. Allahumma fir lana zunubana wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna sighara, dan sayangilah mereka seperti mana mereka mengasuh kami dengan kasih sayang ketika kami masih kecil. Ditukar saya tu kepada kami. Itu penting. Tapi kalau kita berdoa seorang-seorang, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa untuk kedua ibu dan ayah kita. Tambah lagi, wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, untuk muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup, yang telah pun meninggal. Kita doa untuk orang lain. Baik. Maka Sayyidina Ali mengata, wahai penduduk kubur, ceritakan kepada kami tentang keadaan kamu semua. Atau jika tidak, maka kami yang akan memberikan kamu semua berita. Sayyidina Ali kemudian berkata, berita daripada kami adalah hartamu telah dibahagi-bahagikan. Itu sebab kena faraid. Ada orang tak nak faraid harta kedua ibu dan ayahnya. Allah, masih lagi kita takut begitu. Anak-anak perempuanmu telah dikahwinkan dan rumahmu telah dihuni oleh kaum yang bukan golonganmu. Kita takut kan? Kita tinggalkan rumah kedua orang tua kita kepada orang yang tidak tentu arah. Sedangkan orang tua kita itu senantiasa sujud, tunduk, melakukan amal-amal soleh di rumahnya yang dibina sendiri, tiba-tiba diwarisi oleh seseorang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Menangislah kedua ibu dan ayah kita di dalam kubur. Sayyidina Ali berkata lagi, demi Allah, seandainya mereka orang yang telah mati dapat bercakap, maka dia akan berkata, kami tidak pernah melihat bekalan yang lebih baik daripada takwa, iaitu bekalan yang benar-benar takut kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya.
Abu Al-Atiyah berkata di dalam satu syairnya, betapa anehnya manusia yang sekiranya mereka berfikir kita diberi akal. Kalau orang yang ulul albab, akalnya sempurna, dia tahu berfikir dan muhasabah diri, maka mereka akan dapat melihat dengan mata hati, pandangan mata basirah. Mereka akan menyeberangi dunia ke dunia lain kerana dunia memang jambatan, tidak akan ada kebanggaan kecuali takwa. Itulah ciri-ciri orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu, amalan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu, ketakwaan kamu. Orang yang bertakwa, ketika masyar terbentang, sungguh mereka akan sedar. Ketika itu baru nak sedar. Itu sebab baginda Nabi SAW menyebutkan tentang orang begini, tentang manusia ini. Ketika dibentangkan masyar baru nak sedar, kerana telah melihat bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sunyamun ma idza matu intabahu. Semua manusia sebenarnya dalam tidur, apabila mereka mati barulah mereka terjaga. Dah mati baru nak sedar kesilapan yang tidak boleh lagi diperbaiki ketika itu. Bahawa takwa adalah perkara terbaik yang ditabung. Apa gerangan tanggapan makhluk yang awalnya air mani sedangkan akhirnya akan menjadi bangkai busuk. Perlu kita lihat kejadian kita daripada setetes air mani yang tidak ada nilainya, tetapi pengakhiran kita menjadi bangkai yang sangat busuk. Itu sebab ditanam sampai 7 kaki. Takut tercium bau. Kini dia tidak punya persembahan yang diharapkan, dah bahkan dia tidak pernah mahu terlewat daripada perbuatan terlarang. Di sana segala urusan dirinya akan diuruskan orang lain. Dia hanya akan menerima keputusan dan nasib. Ketika itu dah terbaring dah, terbujur dah kita di atas pembaringan. Ketika itu dia letaklah di anjung rumah tu kan. Orang nak buat apa, buatlah. Ketika orang memandikan dia, mengkafankan dia, dia pun tak boleh nak bantah-bantah lagi dah. Ketika orang usung dia pergi masjid dan sebagainya, dia tak boleh nak bantah lagi dah. Sedangkan dia tak pernah pergi masjid, dia tak pernah bercampur dengan orang soleh, dia tak pernah mempedulikan agama. Jadi dia tak boleh bantah ketika dia sedang terbujur kaku, tak boleh bergerak, tak boleh bercakap. Jadi suka hati orang lah nak buat macam mana. Nak korek hidung dia ke, nak korek telinga dia ke, nak buka mulut dia ke, nak kepak tangan dia ke. Allah. Dia tak boleh buat apa-apa lagi dah. Allah. Ketika itu. Allah. Ini. Kalau kita tidak melihat benar-benar kan. Dah terbujur kita tu. Habis lah. Tak boleh lagi nak buat apa-apa. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekucur badan kan kedinginan. Sejuk, ya orang pegang kaki sejuk, ya semua dah sejuk dah. Dah beku dah. Sebab apa? Tak ada darah lagi. Darah dah tak ada. Dah mati. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tilawah Al-Quran kita, semayang kita, puasa kita, sedekah kita. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti.
Bukannya kehidupan di dunia ini yang nak diagung-agungkan, yang disanjung-sanjung oleh orang ramai, ataupun dipuji melangit oleh orang ramai. Itu kita tak nak. Janganlah mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sedarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Orang tolaklah keranda kita tu, bawalah ke kubur, diusung, masuk dalam van jenazah, jalan, nanti masuk dalam liang lahat. Allah, datang masanya, insaflah diri, selimut putih membalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Buat bakti selagi kita hidup ni, selagi kita bernafas ni, selagi kita ada umur, cari kebaikan. Kita dah tak lama lagi dah, tuan-tuan dan puan, tak lama lagi dah. Apa kata Syekh Arif Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syarani di dalam kitab Abarul Ammarud? Ikatlah janji dengan dirimu apabila kamu sudah mencapai umur 40 tahun. Hendaklah kamu lipat tikar bantal serta-merta dan ingatlah diri kamu bahawa kamu sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Setiap nafas yang kamu sedut itu tiadalah dipergunakan lagi untuk kepentingan dunia. Tak guna lagi dah. Hanya untuk memikirkan akhirat. Itu sebab baginda Nabi SAW dan para sahabat, para ulama umur 40 tahun mereka itu bertongkat. Walaupun mereka itu mampu untuk berjalan, tetapi kenapa mereka bertongkat? Kerana nak mengingat kepada kematian. Orang kita kata muda lagi, 40 tu dah cukup dah. Kalau umur 40 masih lagi tidak berubah, na'udzubillahi min zalik, masih lagi leka, lalai, masih lagi sibuk dengan dunia, masih lagi mencari-cari kehidupan dunia sehingga kita lupa kepada akhirat, na'udzubillahi min zalik, menunjukkan bahawa Allah telah menyesatkan, menutup pintu hatinya. Ini yang kita takut. Para ulama berkata sesuatu yang paling besar manfaat bagi hati adalah menziarahi kubur. Kerana hati akan menjadi takut dan sebagainya yang menyebabkan dia ingat kepada Allah. Tapi dengan adab-adab tertentu. Bukan main-main. Ada orang dia tak bawa pun anak-anak dia ziarah kubur. Tak ajar anak-anak dia menziarah kubur. Kita sepatutnya ajar anak-anak kita bawa pergi kubur kedua ibu dan ayah kita. Nanti bila kita mati besok, dia pula akan ziarah kubur kita. Tapi kalau kita tidak ajar, mana mungkin di saat kita mati besok, itulah kali yang pertama, kali yang terakhir dia akan ziarah kubur kita ketika kita dikebumikan. Jangan menyesal, tuan-tuan. Apabila hati telah menjadi keras, maka ada 4 cara yang boleh dilakukan untuk mengubatinya. Takut kita kalau hati kita keras. Maksud hati keras ni telah tertutup pintu hatinya. Dinasihati tak mau lagi dah. Dia ajak untuk kebaikan tak mau lagi dah. Berbagai alasan dia akan bagi. Alah, kau rasa kau alim. Alah, kau ingat kau masuk syurga ke? Macam-macam lah orang kata. Macam-macam lah diperlekehkannya kita. Itu sebab orang hati keras ni susah. Itu sebab kita jangan bercampur dengan orang-orang begini. Orang-orang begini, dia berhujah. Berhujah dengan melalui akal dia. Itu sebab baginda Nabi SAW mengatakan anak Adam semakin tua,
yakbaru ibni adama fayakbaru ma'ahu athnani hubbul mali wa tulul umur. Dan dua perkara semakin besar juga bersamanya. Yang pertama, cinta harta dan panjang umur. Dia nak umur panjang, kemudiannya bercita-cita mendapatkan harta yang begitu banyak. Ini hati yang keras. Jadi ada cara mengubatinya. Pertama, membuang semua penyakit hati dengan cara menghadiri majlis taklim yang memberi pengajaran, iaitu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu, duduk dengan para ulama yang memberi pelajaran mengenai hikmah mengingati kematian. Belajar. Itu sebab kita buka kitab ini, agar kita itu muhasabah diri. Cerita orang soleh, macam mana orang-orang soleh yang telah dijemput oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, yang begitu ramai orang mensolatkan jenazahnya dan sebagainya. Khabar baik dan ancaman mendengar khabar baik di dalam kubur nanti, di akhirat dan sebagainya. Ancaman Allah terhadap orang yang ingkar dengan perintahnya dan orang yang berbuat dosa. Semuanya dapat mengubah hati menjadi lembut. Itu sebab menangislah banyak-banyak, menjadikan hati kita itu lembut. Orang yang hati keras susah, tuan-tuan. Tak mahu dia dinasihati, tak mahu dia ditegur. Kedua, banyak mengingati mati. Kita bukannya muda lagi, banyak mengingati mati. Pucuk muda pun gugur, apatah lagi yang tua. Yang muda pun mati, apatah lagi yang tua. Diceritakan bahawa ada seseorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala untuk bertanya tentang hati yang telah menjadi keras. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha taala menjawab, perbanyakkanlah mengingati mati. Ingat mati banyak-banyak, ingat yang tempat kita kembali itu. Ingat tujuan kita hidup dan ke mana kita akan pergi. Itu pengakhiran kita. Kerana perkara itu dapat membantu hatimu menjadi lembut. Wanita itu kemudian melaksanakan perintah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala sehingga hatinya menjadi lembut. Renung, fikirkan, hidup lagi tak besok aku ni? Agak-agak sempat tak sampai Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Panjangkan umur kami sampai kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Berapa ramai yang tak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tuan-tuan. Kalau dulu mereka itu menyertai majlis tahlil pada bulan Ramadan untuk kaum kerabatnya, kali ini mereka pula ditahlilkan oleh orang ramai. Apakah kita juga akan begitu nanti? Kita juga akan begitu. Kita hanya menunggu giliran. Tak ada lagi waktu untuk kita bermain-main. Tak ada lagi untuk kita itu memikirkan tentang dunia dan sebagainya. Itu sebab kata guru kami, Tuan Guru Syekh Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan hafizullah ta'ala, yang merupakan imam besar Masjid Negeri Seremban, ketika kami menziarahinya dan mendengar tausiah daripadanya, minta nasihat daripada dia. Dia kata pelik. Kita ni semakin tua semakin banyak melancong. Semakin tua semakin banyak berjalan, semakin banyak melancong sana, melancong sini. Makan sana, makan sini. Makan bukan boleh banyak pun, dah tua. Sepatutnya waktu inilah kita nak mengaji. Waktu inilah kita nak ambil kesempatan, kerana kesempatan yang lalu telah kita sia-siakan. Kita sibukkan dengan dunia dan sebagainya. Tapi apabila kita telah meningkat umur, masih legak macam tu, maka rugilah. Para ulama menyatakan bahawa mengingati mati dapat melembutkan hati, menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat, menghindarkan diri mencari kesenangan dunia dan meringankan beban seseorang. Dunia sementara. Apa yang kita warisi sekarang akan diberikan kepada orang lain.
Ketiga, melihat orang mati, ziarah jenazah. Ketika ada orang mati, kita pergi ziarah, tengok. Melihat orang mati mulai sakaratul maut sehingga jiwanya dicabut. Ketika dia sakit hampir kepada sakaratul maut tu, tengok sampai ke penghujung nafasnya itu. Itu sebab di saat seseorang itu di dalam keadaan yang getir, fitnah yang begitu besar, sakaratul maut, yang sangat sakit. Tidak ada kesakitan yang lebih sakit daripada sakaratul maut. Allahu Rabbi. Tidak ada kesakitan yang lebih sakit lagi daripada sakaratul maut. Itu sebab ketika itu sebagaimana yang disebut di dalam kitab Dakatul Akbar, ketika hampir kepada sakratul maut, maka berkatalah malaikat kepada si mayat tadi itu, telah ku cari rezekimu di timur dan barat, tidak ku temu lagi. Tak ada lagi rezeki untuk dia. Makan, keluar balik. Masukkan air, keluar balik. Tak boleh masuk lagi lah. Begitu juga dengan udara. Tidak ada lagi. Inilah yang sisa-sisa untuk engkau sedut. Dalam keadaan sakratul maut itu. Itulah sisa-sisanya. Maka ketika itu, tuan-tuan, akan turunlah segerombolan malaikat ketika itu. Malaikat maut akan duduk di kepalanya. Tunggu perintah daripada Allah untuk mencabut nyawanya. Allahu Rabbi. Kita pernah tengok orang dalam keadaan sakaratul maut yang begitu susah sekali. Matanya tu terbeliak, lidahnya terjeli seolah-olah dia melihat, kerana ketika itu mereka telah melihat di mana tempatnya. Allahu Akbar. Takut dia. Serta membayangkan apa yang akan berlaku kepada dirinya. Bayangkan kita di tempat orang tadi tu. Setelah dia meninggal dunia, dapat mengekang hawa nafsu, membuang kesenangan duniawi, menyebabkan mata tidak dapat terpejam dan badan tidak dapat berehat, serta memberikan motivasi untuk melakukan amal soleh. Barulah ada motivasi. Kalau kita senantiasa pergi ziarah orang mati, tengok hampir kepada sakaratul maut, tengok macam mana susahnya nak tercabutnya roh daripada badan ini. Sebab dah lama kan? Dah melekat lama dah. Susah. Diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahawa ketika dia pergi melawat orang sakit, dia melihat orang tersebut menderita akibat sakratul maut. Sakit. Sangat-sangat sakit ketika itu. Tidak dapat dibayangkan. Yang tidak dilihat oleh orang ramai, orang yang hampir sakratul maut itu dah lihat dah. Yang turunnya segerombolan malaikat yang datang ketika itu. Ramai para malaikat yang turun ketika itu. Itu sebab, tuan-tuan, kita tengok orang hampir kepada sakratul maut tu, kalau kita ziarah dia, dia bercakap dengan kita, ramai orang datang tu, padahal tak ada orang. Dia dah nampak ada orang. Dia dah nampak malaikat tu. Kita tak nampak, kita kata mana ada orang. Dia kata ada tu. Kadang-kadang malaikat maut telah pun duduk dekat dia, merenung kepada dia. Tu, siapa tu? Dia kata. Kita kata mana? Tu, malaikat maut dah tunggu dah. Allahu Rabbi. Malaikat maut dah tunggu dah. Itu sebab orang-orang begini, ketika nazaknya itu, kita banyakkan baca Quran, banyakkan baca Yasin. Ada orang ni bersembang. Ziarah orang mati bersembang. Ziarah orang ketika sakratul maut, dia bersembang. Dia tak boleh nak ambil Quran nak baca. Tak boleh. Sepatutnya kita menghampiri orang tu, bacakan Quran. Kerana mereka itu sedang dalam keadaan saat sakratul maut, sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu datang syaitan menggoda dia.
Datang iblis menggoda dia agar dia berpaling daripada mengingati Allah. Maka kita dituntut untuk membaca Al-Quran, baca Yasin, agar terhindar lari syaitan bertempiaran mendengar bacaan Al-Quran tadi tu. Tapi kita, kebanyakan orang kita, dia tak buat, dia duduk sembang dan sebagainya. Sedih lah dalam keadaan akhir zaman ini. Tidak ada adab lagi orang menziarahi orang mati, malah kepada kaum kerabat melihat bagaimana keadaan ibu dan ayahnya, dia tak peduli langsung untuk membacakan Al-Quran. Bagaimana kita mati ketika itu anak kita tidak mempedulikan kita. Allahu Rabbi. Balasannya akan sampai kepada kita nanti. Imam Hasan Al-Basri kemudian pergi menemui keluarga orang itu, dan sesampainya di sana dia melihat semua anggota keluarganya berada dalam keadaan pucat. Mereka lalu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, makanlah hidangan ini, semoga Allah SWT memberkatimu. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepada mereka, kamu semua lebih berhak atas hidangan ini. Demi Allah, aku baru saja melihat orang yang sedang menanggung sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut, dan aku tidak akan berhenti melakukan amal untuknya sehingga aku berjumpa dengannya. Sebab takut kan. Ketiga perkara yang telah dinyatakan tadi amat berguna bagi orang yang hatinya menjadi keras dan banyak melakukan dosa, agar kita itu menginsafi diri kita. Juga untuk melindungi diri daripada pujuk rayu syaitan serta fitnah yang dibawanya, serta mengekang diri daripada melakukan perbuatan dosa. Ziarah. Tengok orang meninggal dunia macam mana keadaannya dan sebagainya. Keempat, menzahari kubur, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu menzahari kubur, kerana perkara itu dapat menjadikan diri mengingati kematian dan kehidupan di akhirat, serta menjadikan diri untuk hidup zuhud. Pertama, mendengar dengan telinga. Kedua, memberitahu pada hati akan hari berbangkit, serta memupuk di dalam hati perasaan takut dan cemas ketika melihat orang mati. Takut terjadi pada kita. Takut ia akan berlaku kepada kita macam mana. Hari ini kematian begitu banyak, tuan-tuan. Yang muda banyak mati. Mati aksiden lah, mati mengejut lah, mati kena bunuh lah, mati macam-macam. Allahu Rabbi. Menziarahi dan melihat kubur orang Islam pengaruhnya lebih besar daripada perkara 1 dan 2 di atas. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, laisal khabaru kal mu'ayanah. Mendengar berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Kalau kita dengar saja kan, orang yang pergi balik pada ziarah orang meninggal, ataupun balik daripada ziarah orang yang dalam keadaan sakaratul maut tu, kita dengar tak nampak. Tetapi kalau kita pergi melihat sendiri, itu lebih baik. Mengambil pelajaran secara langsung daripada orang yang akan meninggal dunia tidak dapat ditemui setiap masa. Bukan ada selalu hari-hari. Sehingga tidak dapat diterapkan kepada orang yang mahu mengubati hatinya dengan intensif. Sedangkan menziarahi kubur boleh dilakukan pada setiap masa dan manfaatnya lebih meresap ke dalam hati. Tengok kubur tu, renung betul-betul. Renung betul-betul. Itulah tempat kita. Selama ni kita ditilam empuk. Satu hari kita duduk di dalam tanah, kita akan ditimbus oleh orang ramai. Kita akan diinjak-injak oleh orang ramai. Cacing-cacing akan memamah kulit-kulit kita, daging-daging kita dan sebagainya. Orang yang akan menziarahi kubur perlu memperhatikan serta melaksanakan adabnya. Perlu ada adab. Tujuan seseorang menziarahi kubur bukan hanya sekadar mengunjungi kubur, tetapi untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, mengubati hatinya yang kotor, serta menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si mati. Itu tujuan kita. Ada orang pergi kubur dia sembang, dia sokok, dia ketawa kat kubur. Allah Rabbi. Boleh melawak lagi atas kubur lagi. Allah. Ni orang yang keras hati macam ni lah, tuan-tuan.
Ada, saya pernah tengok. Kita nak tegur pun payah kadang-kadang daripada kaum kerabat kita sendiri dan sebagainya. Orang yang menzahari kubur dilarang melakukan perkara berikut ini, iaitu berjalan di atas kubur, melintasi, iaitu melangkaui kubur tersebut. Jangan, dilarang. Duduk-duduk di atas kubur dan membuka kasut atau selipar duduk atas kubur tu. Apabila seseorang tiba di kubur, maka ucapkanlah Assalamualaikum dari qaumin mu'minin. Sebagaimana yang telah kita bacakan doa tadi itu, iaitu kita memberi salam kepada ahli kubur. Ada orang tanya, kita tanya dia, macam mana nak bagi salam kepada ahli kubur? Entah. Tak tahu macam mana nak bagi salam kepada ahli kubur. Tuan-tuan, kalau tak percaya, cuba tanya anak tuan-tuan. Cuba tanya anak kita, macam mana nak bagi salam ketika pergi masuk ke dalam kubur? Entah, dia kata. Banyak dah kita tanya. Dia tak boleh nak mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimat, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tak boleh dia. Dia tak boleh. Tak tahu nak bagi salam pada kubur. Ada ke dia kata. Anak-anak muda pada hari ini, anak-anak kita, bukan anak orang lain, anak kita tanya. Macam mana? Selamat atas kamu semua, wahai orang mukmin penghuni kubur. Jika dia sampai di kubur orang yang dikenalinya dan memberi salam, maka mayat akan membalas salamnya. Orang yang mengenali dia menjawab salamnya. Seronok dia kita datang. Duduk dia. Orang yang menziarahi kubur hendaklah menghadapkan wajahnya ke kubur ketika sedang menziarahinya, seolah-olah di hadapannya ada orang yang masih hidup. Itu adab. Adapun adab bercakap dengan seseorang adalah menghadapkan wajah ke arah lawannya bercakap. Begitu juga dengan mayat. Seperti itu juga yang perlu dilakukan ketika menziarahi kubur. Macam mana kita bercakap dengan orang? Depan dengan depan, kan? Macam itulah kita ziarah kubur. Orang yang menziarahi kubur hendaklah mengambil pelajaran daripada orang mati yang sekarang berada di dalam tanah, terpisah daripada keluarga dan orang yang dicintainya, yang kematian datang kepadanya pada waktu yang tidak disangka-sangkanya. Kadang-kadang kita katakan, tak sangka kan, dah meninggal dia umur, muda lagi, tak sangka. Orang yang mati tu pun tak sangka dia mati. Wahai orang yang menziarahi kubur, ingatlah keadaan para saudaramu yang telah mendahului kamu, yang ketika hidup di dunia mereka senantiasa mengumpulkan harta dan berusaha menggapai angan-angan mereka. Tetapi bagaimana keadaan mereka sekarang? Ketika angan-angan telah terputus, harta yang mereka kumpulkan tidak berguna. Tanah telah menimbun kemegahan diri mereka. Isteri mereka telah menjadi janda dan anak-anak mereka telah menjadi yatim dan sengsara. Allah, tinggallah semua. Kaum kerabat, harta semua. Orang lain pula mewarisi. Itu sebab jangan kumpul harta, tuan-tuan. Jangan sibuk mencari harta dunia sebanyak-banyaknya sehingga kan yang mewarisi harta tersebut adalah orang-orang lain yang tidak memberi manfaat kepada kita. Jadi cukuplah sekadar itu yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan daripada kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat yang telah dikarang oleh Imam Al-Qurtubi ini akan memberi kepada kita keinsafan dan kekuatan untuk kita menjadikan kehidupan kita itu lebih bermakna, yang akan menjadikan kita itu selamat di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan itu kita juga akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur, di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa beristighfar, menyebut ataupun memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala
Kita tutup dengan istighfar kabir. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaraz dzunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha waz dzunubi wal atham wa min kulli dhanbin azanabtuhu abdan wa khataha zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan jami'in harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmada min az-zanbil ladzi a'lam ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخاته القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصت الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.